Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami daripada kumpulan 6 akan mengkritik sastra kanak-kanak yang bertajuk Nujum Pak Belalang. Okey, jadi kami daripada kumpulan 6 terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya sendiri, Amnah Nafisah Solehah binti Nazari, serta rakan seperjuangan saya, Nisa Syahirah binti Azhar bersama Wan Nur Faraniza binti Wan Muhammad Zawawi. Baiklah, mari saya ceritakan sedikit mengenai cerita Nujum Pak Belalang sebelum saya dan rakan-rakan masuk kepada kritikan sastra yang terdapat dalam cerita ini. Baiklah, cerita ini mengisahkan seorang budak lelaki yang bernama Belalang dan seorang ayahnya yang bernama Pak Belalang. Mereka menghadapi pelbagai masalah apabila Pak Belalang telah menyamar menjadi seorang ahli nujum. Belalang merupakan seorang lelaki yang mempunyai kebolehan bercakap dengan serangga iaitu belalang, dan dia bertanggungjawab menyara keluarganya apabila ayahnya mempunyai sikap malas bekerja sejak kematian ibunya. Belalang kemudiannya mendapatkan idea untuk mengubah perangai Pak Belalang apabila dia telah tidak sengaja terjumpa haiwan ternakan penduduk kampung yang telah dicuri. Jadi dari situ Pak Belalang telah mencadangkan Pak Belalang ini untuk menyamar menjadi seorang ahli nujum. Okey, baiklah, kita akan pergi kepada kritikan sanjungan. Sebagaimana sinopsis tadi, kita tahu Belalang ni merupakan seorang anak yang rajin. Okey, yang pertama kritikan sanjungan yang boleh saya berikan ialah Belalang merupakan anak yang rajin bekerja. Walaupun kita tahu Belalang ni masih kecil, Belalang sudah rajin bekerja. Contohnya, beliau melakukan kerja ladang serta mengambil upah bagi menyara keluarganya yang serba-serbi kekurangan. Belalang juga banyak melakukan kerja sambilan seperti membantu membasuh pinggan, mengangkat barang, membasuh sampan, menyapu sampah dan sebagainya. Dan hal ini secara tidak langsung dapat meringankan beban penduduk kampung. Sikap Belalang sangatlah disenangi dan disayangi oleh penduduk kampung. Baiklah, kritikan sanjungan yang kedua boleh saya buat ialah Belalang merupakan anak yang patuh akan arahan bapanya iaitu Pak Belalang. Contohnya kita dapat lihat ketika ayahnya menyuruh Belalang untuk membancuh kopi. Kemudian Belalang membalas bahawa di mana ada rumah mereka mana pernah ada kopi. Pak Belalang kemudian menyuruh Belalang untuk terus membancuh kopi tersebut walaupun menggunakan serbuk daripada pantat kuali. Di sini kita dapat kritik sanjungan terhadap sikap Belalang yang menghormati ayahnya dengan patuh akan arahan bapanya walaupun dia tahu bahawa kopi sudah tiada. Dia terpaksa menggunakan serdak daripada pantat kuali untuk menghasilkan kopi tanpa merungut. Okey, sanjungan yang kedua masih lagi bawah anak yang patuh akan arahan bapanya. Okey, yang kedua ialah contohnya ketika ayahnya menyuruh, iaitu Pak Belalang menyuruh anaknya untuk mengambil geluk jampi, di mana ada satu bahagian di mana terdapat dua orang pengembala kambing dan 2 orang pengembala kambing dan lembu yang hilang haiwan ternakannya. Okey, jadi beliau pun meminta ketua kampung. Di sini Belalang telah bekerjasama dengan ayahnya untuk menyembunyikan binatang tersebut. Kemudian Belalang pergi kepada rumah penduduk kampung dan mengatakan bahawa ayahnya merupakan seorang ahli nujum. Dengan segera ketua kampung tersebut dan bersama 2 orang pengembala pergi kepada rumah Pak Belalang. Okey, di sini kritikan sanjungan boleh saya buat ketika Pak Belalang menyuruh anaknya untuk mengambil geluk jampi tersebut dengan segera. Kemudian anaknya iaitu Belalang dengan segera mengambil geluk jampi tersebut untuk melihat di manakah kedudukan sebenarnya binatang-binatang tersebut. Baiklah, kritikan sanjungan yang ketiga iaitu anak yang bijak mengambil peluang. Sebagaimana kita tahu, Belalang ni seorang anak yang bijak dan rajin. Okey, sebagai contoh kita boleh ambil Belalang memanjat pokok serta menyamar sebagai anak jin yang dahagakan darah apabila melihat 2 orang pencuri mencuri 2 ekor lembu dan kambing. Hal ini kita dapat lihat ketika 2 orang pencuri iaitu yang bernama Badan dan Nyawa mencuri 2 ekor kambing dan 2 ekor lembu dari penduduk kampung. Okey, kemudian kedua-dua pencuri tersebut
apabila menyedari belalang berada di atas pokok dengan berkelakuan seperti anak jin yang sangat lapar kepada darah, kemudian pencuri tersebut sedaya upaya untuk melarikan diri kerana ketakutan dan meninggalkan haiwan tersebut dan terbiar begitu saja. Belalang kemudiannya dengan segera membawa haiwan tersebut ke belakang rumah untuk menyembunyikannya. Baiklah, kritikan sanjungan yang seterusnya boleh saya buat berdasarkan Pak Belalang. Kisah Pak Belalang ialah Sultan Mansur Shah yang berani menyahut cabaran. Contohnya ketika Sultan Masai datang ke negeri Sultan Shah untuk bertaruh dengan memberikan beberapa soalan. Jadi di sini Sultan Mansur Shah berani untuk menyahut cabaran Sultan Masai dengan menjadikan negaranya sebagai taruhan. Contohnya ahli nujum Sultan Masai, dia akan menanyakan 4 soalan kepada ahli nujum Pak Belalang untuk bertanding kepintaran. Di sini Sultan Mansur Shah berani menyahut cabaran walaupun pada awalnya beliau agak ragu-ragu dan tidak pasti dengan keputusan yang dibuat. Namun dengan sifat keberanian yang ada pada dirinya, beliau yakin bahawa ahli nujumnya mampu untuk mengalahkan Sultan Masai dan ahli nujumnya. Baiklah, kita pergi kepada aspek kritikan yang seterusnya, iaitu aspek kritikan teguran. Apa itu kritikan teguran? Kritikan teguran bermaksud mengkritik ataupun memberi peringatan secara ikhlas. Oleh itu, kritikan ini dia bersifat teguran yang secara praktikal, dan juga kerana pengkritik ini dia melaksanakan tulisannya ataupun karyanya dengan lebih berimbang dengan menyatakan keistimewaan, kekuatan sesebuah teks, dan juga secara tidak langsung dia juga menunjukkan kekurangan sesebuah filem ataupun sesebuah karya sastra. Baiklah, kritikan teguran yang pertama ialah penulis tidak menerapkan nilai kejujuran dalam diri watak utama, iaitu watak Pak Belalang. Dalam filem ini, Pak Belalang secara berterus-terusan menipu bahawasanya dia merupakan seorang ahli nujum yang sangat handal, yang boleh meramal dan juga memerhati sesuatu keadaan dengan ilmu dan kepakaran yang dia ada. Namun sebenarnya Pak Belalang ni hanyalah bernasib baik kerana semua penipuannya ini adalah dibantu oleh anaknya, iaitu Belalang. Penulis ni sepatutnya tidak mengagung-agungkan watak Pak Belalang sebagai watak utama yang sentiasa menipu untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri, kerana sepatutnya menipu ni ataupun gejala penipuan ni merupakan salah satu sikap yang amat dikeji dan juga tidak patut dicontohi oleh orang ramai. Sebab apa? Sebab kita tahu watak Pak Belalang ni adalah watak utama. Jadi watak utama ni haruslah watak yang baik, contohnya watak yang boleh dipuji oleh orang ramai. Tetapi dalam filem Nujum Pak Belalang ni, Pak Belalang ni berperwatakan penipu dan juga berperwatakan pemalas. Jadi sepatutnya nilai kejujuran ni patut diserap, patut ditetapkan dalam watak utama, iaitu watak Pak Belalang. Baiklah, yang kedua ialah penulis ataupun pengarah filem ini tidak menerapkan nilai kejujuran dalam watak Tuan Puteri, yang mana Tuan Puteri ini sanggup menipu kedua raja dan juga permaisuri demi untuk mendapatkan cintanya terhadap rakyat biasa, iaitu Pak Belalang. Dalam filem ini, Tuan Puteri telah berpura-pura jatuh sakit dan meminta ahli nujum ini untuk mengubati penyakitnya. Padahal ia hanyalah menipu semata-mata kerana dengan tujuan Tuan Puteri ini untuk bertemu dan meluahkan rasa cintanya terhadap Pak Belalang. Pak Belalang pula telah menipu raja dan juga permaisuri dengan menyatakan bahawa Tuan Puteri ini ialah benar-benar sakit, yang mana Tuan Puteri ini perlu dijaga oleh nujum Pak Belalang sendiri sehinggalah sembuh. Jadi sebenarnya watak Tuan Puteri dan juga Pak Belalang ni sepatutnya tidak dicontohi ataupun tidak dipertonjolkan dalam filem ini, kerana sikap seperti yang saya kata tadi, sikap penipuan ataupun sikap nilai kejujuran yang sepatutnya
kita terapkan dalam setiap watak-watak dalam filem ini. Jadi perwatakan Tuan Puteri dan juga watak Pak Belalang ni yang merupakan seorang penipu, sepatutnya kita tak tonjolkanlah dalam filem ini, sebabnya filem ini merupakan tontonan umum dan juga merupakan filem kanak-kanak. Baiklah, aspek teguran yang seterusnya ialah teguran tentang sikap masyarakat Melayu pada zaman dahulu yang terlalu mempercayai hal-hal yang tahyul. Iaitu berdasarkan filem Nujum Pak Belalang dapat kita lihat bahawa dengan jelasnya wujudnya unsur penipuan sebagai satu perlambangan dalam masyarakat. Kritikan yang dapat dilihat dalam cerita Nujum Pak Belalang ini ialah ketaksuban dan juga kepercayaan terhadap ahli nujum. Pak Belalang pada asalnya adalah merupakan seorang rakyat yang biasa sahaja, dengan mudahnya ditabalkan dan juga diisytiharkan sebagai seorang ahli nujum kerajaan Beringin Dindang hanya kerana dia bernasib baik dan bukan disebabkan oleh kepakarannya sebagai seorang ahli nujum, tetapi kerana dia hanyalah bernasib baik dan bersekongkol dengan anaknya iaitu Belalang. Setiap penipuannya tidak dapat dikesan oleh sesiapa pun, termasuklah oleh Sultan dan juga para pembesar, kecuali anaknya, kerana Belalang dan juga Pak Belalang ni bersekongkol bersama-sama untuk menipu Sultan dan juga para pembesar. Jadi, perasaan taksub rakyat ini dapat mewujudkan rasa kepercayaan sepenuhnya terhadap ilmu perbomohan yang sesungguhnya tidak wujud pun dalam filem ini. Baiklah, kita pergi kepada aspek kritikan yang seterusnya, iaitu aspek pendekatan moral melalui watak dan juga perwatakan. Baiklah, yang pertama, seorang anak yang rajin bekerja untuk mencari rezeki. Watak Belalang dalam filem ini menunjukkan banyak nilai-nilai murni yang boleh dicontohi oleh penonton. Wataknya yang merupakan seorang anak yang rajin bekerja untuk menyara keluarganya dapat dilihat semasa permulaan filem ini, di mana Belalang ni telah melakukan pelbagai jenis pekerjaan. Contohnya seperti bercucuk tanam, mencuci pinggan, membasuh sampan dan sebagainya. Untuk apa dia bekerja? Dia bekerja untuk mendapatkan wang dan juga balasan makanan untuk menyara dirinya dan juga keluarganya. Yang seterusnya ialah watak seorang yang bijak mengambil kesempatan. Contohnya, semasa Belalang pulang daripada pekerjaannya, dia telah terserempak dengan dua orang penyamun ataupun pencuri yang sedang mencuri kambing dan juga lembu. Belalang ni, jadi Belalang dia menggunakan kebijaksanaannya, dia menyamar menjadi anak jin dan telah memanjat pokok dan juga menakut-nakutkan si pencuri tersebut. Saya sertakan klip videonya di sini. Hai manusia, aku anak jin, aku mau makan darah. Alah, tolong Haji. Janganlah makan aku. Aku kurus, darahku sikit. Dia darah banyak, makanlah dia. Siapa bilang aku darah banyak? Alah Jin, mari kalau kau datang, kau datang timbang. Jadi perlakuan Belalang yang menakutkan dua orang pencuri tersebut telah membuatkan pencuri tersebut lari meninggalkan haiwan yang dicurinya. Kemudiannya, Belalang telah membawa haiwan-haiwan tersebut untuk diselamatkan. Jadi, jelas kita dapat lihat bahawa watak Belalang ini bukan sahaja rajin membuat kerja, namun Belalang juga merupakan seorang yang bijaksana dan juga berani untuk menentang perbuatan keji yang telah dilakukan oleh pencuri-pencuri tersebut. Seterusnya, seseorang yang bijak mengambil kesempatan ini juga bukan hanya terdapat pada watak Belalang, namun juga terdapat juga pada watak Pak Belalang, iaitu kebijaksanaan Pak Belalang ni tidak kurangnya. Pak kata pepatah Melayu, di mana tumpah kuah kalau tidak kena nasi, bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Perwatakan Pak Belalang yang bijak dalam mengambil kesempatan dapat dilihat semasa Pak Belalang bersembunyi di sebuah gua dan juga dia telah terserempak dengan dua orang pencuri harta dan juga barang-barang kemas Raja dan Sultan. Pak Belalang ni dengan beraninya
dia menyamarkan dirinya sebagai seorang jin dan juga telah menakut-nakutkan si pencuri tersebut. Saya sertakan video di sini. Hailah badan, hailah nyawa. Lebih baik engkau lari dari sini. Aku berjanji Sultan tidak akan mengapa-ngapakan di kau berdua. Terima kasih. Jadi pencuri yang telah mendengar jin ni akan memberikan hukuman kepada mereka, berasa takut dan terus meninggalkan harta-harta yang telah dicurinya di dalam gua tersebut. Akhirnya Pak Belalang memberitahu Sultan bahawa beliau ni telah menjumpai harta Sultan yang telah dicuri, dan secara tidak langsung Sultan ni berasa amat bangga dengan Pak Belalang kerana telah menjumpai barangan-barangan yang disayanginya. Dan Sultan ni telah memerintahkan bahawa Pak Belalang ni untuk menjadi seorang ahli nujum, iaitu ahli nujum negerinya. Saya Wan Farhaniza binti Wan Muhammad Zawawi akan menerangkan kritikan saranan yang terdapat dalam cerita Nujum Pak Belalang. Saya menguraikan kritikan saranan yang terdapat dalam cerita ini, saya akan menerangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan kritikan saranan. Jadi, kritikan saranan merupakan kritikan yang menganjurkan sesuatu untuk memperbaiki kekurangan serta memantapkan lagi unsur-unsur yang membina sesebuah karya. Jadi, secara ringkasnya, kritikan saranan merupakan peranan sebagai penambah baik kekurangan untuk sesebuah karya. Kritikan saranan pertama yang terdapat dalam cerita ini ialah penulis cerita Nujum Pak Belalang tidak seharusnya menerapkan sikap yang negatif terhadap watak utama. Apatah lagi watak utama tersebut merupakan seorang bapa. Contohnya, dalam cerita ini dapat dilihat bahawa Pak Belalang merupakan seorang bapa yang mempunyai sikap yang sangat malas. Dia hanya tidur sepanjang hari di rumah dan membiarkan anaknya yang masih kecil untuk keluar mencari rezeki bagi menyara kehidupan mereka sekeluarga. Pak Belalang telah melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang bapa setelah kematian isterinya. Jadi berdasarkan contoh ini, saranan yang dapat saya berikan kepada penulis ialah penulis tidak seharusnya terlampau menerapkan sikap yang negatif terhadap seorang bapa. Malahan, penulis seharusnya menerapkan nilai-nilai yang baik seperti seorang bapa yang sanggup melakukan apa sahaja kerja demi menyara anak lelaki tunggalnya. Seterusnya, kritikan saranan kedua yang terdapat dalam cerita ini ialah penulis tidak seharusnya menjadikan cerita Nujum Pak Belalang sebagai cerita di mana watak utamanya berjaya menjadi seorang ahli nujum negara hanya disebabkan oleh nasib baik. Dapat dilihat bahawa Pak Belalang bernasib baik apabila diperintahkan untuk meramal sesuatu. Contohnya, Pak Belalang telah diperintah oleh Sultan Syahrul Nizam untuk mencari tahu dan meramal kedudukan harta istana serta rantai milik puterinya yang telah dicuri oleh perompak. Disebabkan Nujum Pak Belalang tidak tahu, maka beliau telah melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang terletak di Bukit Tunggal. Di gua tersebut, Nujum Pak Belalang telah menemui harta istana serta rantai milik puteri Sultan Syahrul Nizam yang telah dicuri. Kemudian pada keesokannya, Pak Belalang telah kembali semula ke istana untuk memberitahu kepada Sultan akan kedudukan harta tersebut. Dan disebabkan itulah, Sultan telah melantik Nujum Pak Belalang ini sebagai seorang ahli nujum negara. Jadi, saranan saya kepada penulis ialah penulis sepatutnya menjadikan Pak Belalang sebagai watak yang sangat bekerja keras serta seorang yang bijaksana. Dan disebabkan oleh sikap beliau, disebabkan itulah beliau telah dilantik menjadi seorang ahli nujum negara yang boleh dipercayai. Kritikan saranan ketiga yang terdapat dalam cerita ini ialah penulis tidak seharusnya menerapkan unsur yang negatif dalam cerita ini, di mana terdapatnya penggunaan bahasa yang kasar, tidak sopan dan boleh menggores perasaan. Contohnya, sewaktu Pak Belalang sedang meramal kedudukan haiwan ternakan penduduk kampung yang hilang bersama dengan Tok Penghulu dan penduduk kampung yang lain, Pak Belalang telah menggunakan satu bekas yang berisi air. Jadi, di dalam bekas tersebut, Pak Belalang telah menilik bekas tersebut dan mengatakan bahawa terdapat bayangan haiwan ternakan yang telah hilang. Kemudian, apabila Tok Penghulu cuba melihat ke dalam bekas air tersebut, namun tiada apa-apa bayangan yang terlihat.
Jadi, mendengarkan hal itu, Pak Belalang telah mengatakan bahawa menurut ramalannya, mereka yang tidak dapat melihat bayangan di dalam bekas air tersebut merupakan anak di luar nikah. Jadi apabila Tok Penghulu mendengar perkataan tersebut, Tok Penghulu terus mengatakan bahawa beliau menampak bayangan haiwan ternakan di dalam bekas air tersebut. Jadi saranan yang dapat diberikan oleh saya kepada penulis ialah penulis tidak seharusnya memasukkan unsur-unsur yang negatif, iaitu ayat-ayat yang kasar dan tidak sopan. Penulis perlulah menggunakan bahasa yang sopan dan baik serta bahasa yang tidak boleh menyebabkan timbulnya salah faham serta dapat menyakiti hati dan perasaan orang lain.